Assalamualaikum. Okey, berjumpa lagi kita untuk video yang ketiga, itu practical work 3. Okey, soalan kat sini ada 4. Yang pertama, student able to construct program that use if statement. Okey, if statement So, yang kedua, student able to construct program that use if else statement. Okey, if else statement. Yang ketiga, student able to use nested if else statement. Dan yang terakhir, student able to use switch statement. So, apakah if statement, if else statement, nested if else statement, dan switch statement? As if statement, if is the primary tool of selection structure. If is used when we want a single or a group statement to be executed if the condition is true. So, if the condition is false, the statement is skipped and the program is continued by executing the first statement after the if selection structure. The flowchart illustrate. Okay. So, if else statement ni kira macam satu program tu dia ada dua pilihan. Jadi pilihan pertama, kalau kita pilih, contoh kalau user pilih pilihan pertama, so dia akan execute pilihan pertama. Macam yang ni lah, condition. Okay, yang ni macam pilihan. Macam if. Okay lah, ini macam if. So, bila dia pilih pilihan pertama, dia akan keluarkan statement yang pertama. So, kat sini lah datang if statement. So, jika dia pilih pilihan yang kedua, dia akan keluar if. Dia akan pilih if pilihan kedua. Macam tu lah. Pilihan kedua, so dia akan pergi. Dia dah baca pilihan kedua, dia akan pergi sini false. Dia akan terus keluarkan output yang lain. Okay. Untuk if else statement pula, add else statement after the if statement. In the if else section structure, the else statement will be executed when the connection is false. For example, if variable num is less than 0, the first print will be skipped and the second print will be executed. The function of if else section is illustrated in the flowchart. Okay, macam ni lah. If condition bla bla bla, block statement pertama, dia akan if condition macam ni lah. If condition pilihan pertama, dia akan keluar user pilih. So, jadi bila dia pilih yang tu, dia akan keluar statement yang pertama. Tapi jika else dia keluarkan statement yang kedua, dia akan cut statement pertama. So, dia akan keluar statement yang ketiga. Dia akan keluar output yang lain. Macam flowchart ni lah. So, nested if else statement pula. The nested if else statement means you can use one if or else if statement inside another if or else if statements. The nested if else statement has more than one test expression. If the first test expression is true, it executes the code inside the brace ni just below it. But if the first test expression is false, it checks the second test expression. If the second test expression is true, it executes the statement inside the brace just below it. This process continues if all the test expressions are false. Code is inside /s. Code /s inside else is executed and the control program jumps below the nested if else statement. Okay, macam ni lah dia punya flowchart. Dikira kalau pertama kita pilih betul, so dia akan pergi tempat lain. Code inside is body kat sini, dia akan keluarkan terus dekat dia punya end product lah. So dekat ni kita pilih pilihan lain, dia akan keluar ke code yang lain, then dia akan pilih different outcome. So, switch statement. So, decision making is needed when the program encounters a situation to choose a particular statement amongst many statements. If programmer has to choose one block of statement among many alternatives, nest if else can be used, but this makes program logic complex. This type of problem can be handled in C programming. Use switch statement break. It is used to exit from loop or a switch. So, untuk program ni dia macam ada banyak-banyak pilihan. So, dalam satu pilihan, kita boleh pilih satu pilihan, dia akan run, program akan baca dan dia akan run mengikut carta pilihan yang pertama tu. Contoh kalau dia pilih pilihan pertama, dia akan run mengikut carta pilihan pertama. Dan kalau dia keluar pilihan yang kedua, so dia akan execute pilihan kedua dan mengikut line pilihan kedua lah.
Macam tu lah. So kalau dia pilih pilihan yang lain yang tiada dalam kod akan tunjuk wrong input. Macam tu lah. So kita teruskan dekat lab 3 1A. So untuk lab 3 1A ni it's just a simple code. Just output dia untuk keluarkan positive number. This is a positive number. So kalau kita macam ni if statement lah, dia akan gunakan if statement. But if number lebih besar ataupun sama dengan kosong. Kalau nombor tu lebih besar dan sama dengan kosong, dia akan printf output dia this number is positive number lah. Okay, jom kita tengok kod dia. Kod yang pertama. Okay, macam ni. Dia akan guna variable number, satu variable je. So enter number one number. So dia akan baca kalau nombor tu lebih besar dan sama dengan kosong, dia akan keluar this is positive number. Gunakan if statement. So kita try run, compile, run. Okay, macam ni. Enter one number. Okay, terus saya letak 6. Kalau 6 dia keluar this is positive number. Okay, cara lain, contoh kalau saya letak negatif 8. Kalau saya letak negatif, ni negatif number kan, so dia tak baca lah, dia tak tahu sebab kita tak letak outcome yang lain. So dia tak akan baca, tak akan keluar output lain. Lab 3 1B. Okay, lab 3 dia suruh type a program to determine the enter number is even number or odd number. Use the formula. Okay, untuk program ni dia nak kita keluarkan output nombor genap ataupun nombor ganjil. So dia dah bagi formula kat sini. If 6 tanda seru sama dengan kosong dan 6 percentage tu sama-sama dengan kosong. So ini dia punya formula lah untuk nombor genap, nombor ganjil. So mana tadi? Ni. Okay, ini program dia. 6 integer 6. So 6 dia satulah, satu nombor je lah. Kita letak, lepas tu if formula pertama. Lepas tu kalau nombor dia genap, dia akan keluar print nombor genap. So tu else, dia akan kat sini sebab dia guna if else statement. So kalau else maksudnya kalau nombor tu selain daripada nombor genap, dia akan keluar nombor ganjil. Okay, jom kita try. Compile, run. Okay, masukkan satu nombor. So saya letak 7. So dia keluar, okay, nombor itu nombor ganjil. So 7 nombor ganjil. So kalau saya buat lagi dan letak nombor 6, dia akan keluar nombor tu nombor genap. Macam tu, itu je. Lab 31C. Okay, untuk lab 31C ni dia agak complicated sikit, tapi tak apa. Saya baca, by using if statement, build a C program to display the examination result status and grade point when a mark is entered by the user. Jadi untuk ni lab 31C ni just untuk program yang kalau user letak markah dia akan keluarkan grade dengan dia punya wish. So kalau saya letak markah saya di antara 75 hingga 100, dia akan letak grade A dan excellent. Macam tu lah. So kita tengok program dia. Okay, ini program dia. Kita pakai if else statement lah. So dia punya variable markah. So print f markah yang diperoleh. So dia akan tulis lah saya akan tulis markah. So scan f beserta D and markah. So dia akan scan markah yang tadi lah. Lepas dia scan markah, saya pakai formula lab 31B ni, macam ni, untuk mendapatkan output. So markah bawah ataupun sama dengan 100 dan markah besar sama dengan 75. So nanti dia akan print F grade A excellent. Ataupun kalau dia markah bawah ataupun sama dengan 75 dan markah lebih besar ataupun sama dengan 60, dia akan keluar B best. Ataupun markah bawah ataupun sama dengan 55 dan markah lebih besar sama dengan 47, dia akan grade C lah. So sama macam sebelah bawah lah, D dengan E dengan F. Just tukar dia punya markah je lah. Okay, kita try. Okay,
compile, tak ada error, tak ada warning. So run. Ok, dia tulis markah dia boleh. So saya letak 65 contohlah. 65. So dia akan B sebab 65 dekat maksudnya 60 ke atas lah, dekat best. So kita try yang lain pula. Kita try letak 80. Kalau 80 patutnya keluar grade A excellent. Ok, kat sini grade A excellent. Ok, itu saja untuk lab 31C. Untuk lab 32A ni, output yang kita nak adalah declare positive number ataupun negative number. So input dia, please enter a number between negative 0 dan 0. So dia akan baca kat sini di antara negative 0 dan 0 mana satu positive number dengan negative number. Kita tengok kod dia kat sini 6 variable 1. Please enter number between negative 0 and negative 10 and positive 10. So scan F6. Okay, if number lebih besar daripada 0, dia akan keluar positive number. Kalau ataupun else, kalau else maksudnya else tu bawah daripada 0, jadi print F negative number. So kita try file run. So okay, let's enter 8. 8 adalah positive number sebab dia besar daripada 0. So kita try run lagi. Kita negatif 9. So negatif 9 dia bawah daripada 0, dia akan negatif 9 is negative number. Okay, exercise lab 3 2B. So exercise ni kita guna if else statement. Kita buat program menggunakan ni lah, flowchart ni. Dia start, lepas tu dia akan keluar tulis age. So kalau age ni lebih daripada 21, lebih ataupun sama dengan 21, dia akan keluar you are eligible to vote. Lepas tu dia akan stop kat situ. So maksudnya kalau sebabkan kita guna if else, so else ni maksudnya dia bawah daripada 21, dia akan no, dia pergi ke you are not eligible for vote. Lepas tu dah habis. Ini output dia. Okay, jom kita tengok kod. Okay, ini kod yang saya dah buat. So variable age, print F, please enter number, scan F age. So if age lebih ataupun sama dengan 21, dia akan print you are eligible to vote. Lepas tu else ni, so else bawah 21 lah. Else bawah 21, you are not eligible to vote. Ok, kita compile run. So error 0, 0, please enter age. So age lebih daripada 21 kan, so saya letak lah dalam 30. So lebih 21, so kita eligible untuk vote. So kita try bawah 21 lah. Ok, bawah 21 contoh 19. So dia tulis you are not eligible to vote. Ok, tu je. Teruskan ke lab 3A. Ok, lab 3A ni agak panjang sebab dia pakai if else statement juga. Program ni dia ada karakter dengan float. So karakter dia jantina, float tinggi. So dia nak input dia, masukkan jantina, lepas tu scan F, dia akan scan jantina kita dan masukkan tinggi. So tinggi lah, ni tinggi dia, tinggi lah, scan F tinggi. So if jantina dia sama dengan lelaki, dan maksudnya untuk ni dia akan dua if dalam satu senggak ni. So if sama dengan lelaki, dia akan baca, so lelaki lah, L lelaki. Lepas tu kalau lelaki tu tinggi dia bawah 160, dia akan tulis rendah. Lelaki, dia akan print anda adalah lelaki yang rendah. So else maksudnya atas daripada 160, dia akan print anda adalah lelaki yang tinggi. So kalau sebabkan dia ada dua pilihan, lelaki dan perempuan, so kita keluar else if yang baru dengan yang ni. Else if jantina dia P, perempuan, dan dia punya tinggi bawah daripada 150, dia akan tulis wanita rendah. So else ni atas 150, anda adalah wanita tinggi. So dia akan else lagi, dia buat else lagi. So sebab dia ada dua pilihan, sebab mungkin kalau ada user tu salah letak input, so kita letak else lah. Lepas tu print dia akan keluar anda salah jantina. So maksudnya kita salah letak input lah, salah letak jantina L dengan P ni. Ok, jom kita tengok kod. Ok, ini kod dia sama macam dekat yang tadi tu, dekat lab sheet. Ok, jom kita try compile. So compile, no error, no warning, run. Ok, masukkan jantina. Ok, jantina saya lelaki. Ok, masukkan tinggi. Tinggi saya 170 sebab kita nak tengok ke tinggi macam mana lah. So dia akan tulis anda adalah lelaki yang tinggi. So kita cuba buat
untuk rendah pula, lelaki bawah 160, so 150. So anda adalah lelaki yang rendah. Okey, macam tu. So dia sama juga macam perempuan. So saya takkan tulislah perempuan. So saya akan just tulis untuk yang output anda salah jantina. So saya letak K. Contoh K, saya telah letakkan typo K sama, kan? Masukkan tinggi. So contoh kita letaklah tinggi kita 190. Tapi sebabkan kita salah jantina, dia akan masuk. Dia akan baca anda salah jantina sebab L dengan P tu tak ada. Okey, tu je. Lab 33B. Lab 33B ni masih guna if else statement. Macam tadi juga, cuma kita tukarkan dia jadi baju lah. Kita tukar dia sama macam kod ni, cuma kita bukan pakai jantina dengan tinggi, kita pakai baju dengan size baju. Itulah dengan warna. So sekejap saya tunjuk kod dia. Okay, ni kod dia, karakter, variable ada warna dengan size. So yang pertama kita letak size baju, scan F baju. So warna dia akan tunjuk dua warna. Print F ni akan tunjuk akan berikan dua warna, iaitu warna baju merah untuk M, hijau untuk H untuk hijau. So dia akan tulis lepas kat warna baju antara M dengan H. So sini scan F warna. So untuk execute dia, if warna yang kita pilih M, lepas tu size dia M, lepas tu dia akan keluarkan harga baju tu lah, baju RM 25. So kalau size baju tu L, dia akan keluar baju tu harga 30. So kalau kita salah masukkan size, dia akan keluar lah, sila masukkan size M atau L saja. Lepas tu else if pula, contoh kita pilih warna hijau dan size kita M, baju dia akan tulis sama lah 25 juga, harga M 125. So kalau pilih L, RM 30. So kalau kita salah masuk baju, size baju, dia akan suruh tunjuk lah, dia akan keluar lah, sila masukkan size L, M dan L saja. Lepas tu untuk else ni hanya untuk warna lah. Kalau kita salah pilih warna lah, salah M dengan H, M dengan H tadi, dia akan keluar pilih warna merah dan hijau saja. Itu je. Kita run, compile kosong, so run. So pilih baju, so saya pilih size L. So dia keluar warna baju merah, M untuk merah, hijau, H untuk hijau. So sila masukkan baju warna pilihan anda. Saya nak warna merah. Dia keluar merah, baju dia 30. Lepas tu dia akan sama juga untuk pilihan L, H tu lah. So kita try buat salah lah. So kita buat J, contoh J. Lepas tu warna kita nak salah, kita nak merah, tapi sebab ikan J dia akan keluar. Sila masukkan size M dan L saja. Sebab mana ada size J kan. Kita try lagi untuk yang warna pula. Size saya ambil L. So warna contohlah saya telah T kan, warna T untuk apa pun saya tak tahu. Nanti keluar, sila pilih warna merah dan hijau saja. Tu je. Exercise ni disuruh write a program that can display name, age and gender. If the user is male and their gender is under 12 years old, the output panel will say hi, good morning boy. If the user is male and their age is above 12 years old, and the output panel will be display hi, good morning sir. If if female, dia punya gender female pula, and their age are under 12 years old, the output panel will display hi, good morning girl. So if the user is female and their age is above 12 years old, the output panel will be display hi, good morning madam. So use nested if statement, write program. So inilah lab 3C. Example output dia lah. Output dia akan tulis, sila masukkan nama, so Siti lah, contoh Siti. Sila masukkan jantina, MF, so MF. So sila masukkan umur 17. So sebabkan dia atas 12 tahun, dia akan keluar output hi, good morning madam. Jom kita tengok dia punya kod. Ini kod dia saya guna. So karakter variable dia name, age, gender. So printf masukkan name macam tadi, name, scan, dia akan scan name. Printf masukkan jantina, dia akan scan gender. Printf dia masukkan umur anda, dia akan scan age. So if gender kita sama dengan male lah, if gender M yang dia tulis M, dan if age kita bawah daripada 12, dia akan tulis
good morning boy. Ataupun kalau atas daripada 12 dia akan tulis good morning sir. Ni if, ni else. Lepas tu as if pula, as if kita letak gender kita female, age, lepas tu umur kita bawah 12 dia akan tulis girl, atas 12 dia akan tulis madam. Okay, kita try. Okay, kosong-kosong dan run. Sila masukkan nama anda, Ilhan. Okay, nama saya Ilhan, letak. So masukkan jantina anda, male, saya male, dan masukkan umur anda, umur saya 19. So dia akan keluar hi good morning sir. So contoh lain, Ilhan male. So masukkan umur, contoh saya letak 11 lah sebab bawah 12 kan. Okay, hi good morning boy. Setelah, okay, dia sama je macam female punya. So saya takkan tulis lah sebab sama je. So output pun sama macam yang dia tulis kat sini lah. Nampak? Sila masukkan nama, jantina, umur dengan dia punya output. Okay. Lab 3 4E. So lab 3 4E ni kita guna switch case statement sebab dia ada banyak pilihan. Case pilihan. So kat sini integer pilihan, float luas bulatan dengan luas segitiga. Lepas tu float lagi jari, tapak dengan tinggi. Kat sini printf menu pilihan. Lepas tu printf n1 n2 ni adalah pilihan kita lah, luas bulatan ataupun luas segitiga. So kat sini dia suruh sila pilih pilihan anda. Dia akan, so kita boleh pilih 1 dengan 2 dan dia akan baca 1 dengan 2 untuk pilihan. So switch case pilihan. Untuk case 1, nombor 1 dia akan keluar lah bagi luas bulatan. Dia akan buat calculation jari untuk luas bulatan. Dia akan buat calculation untuk luas bulatan lah. Ini dia punya calculation. So dia akan print luas bulatan. Luas bulatan ikut lah, dia akan kira gunakan input yang kita dah beri. So contoh kalau kita pilih nombor 2 luas segitiga, sama juga dia akan case kedua dan dia akan kira luas segitiga. Ini dia punya calculation. So nanti dia akan minta masukkan tapak, masukkan tinggi. So nanti dia akan kira kat sini output luas segitiga adalah So kalau default ni print is wrong input ni, maksudnya kita salah letak pilihan lah. Kita letak 3, so nanti dia akan keluar wrong input. Okay, jom kita tengok kod dia. Okay, ni kod dia sama macam dekat log sheet. So kita try run. Okay, error kosong, warning pun kosong, kita boleh lah run. Okay, macam ni. Okay, ini menu pilihan dia. Pilihan 1 dengan 2, luas bulatan, luas segitiga. So saya try luas bulatan. Pilihan 1, kita start 1, keluar luas bulatan, pilihan anda ialah 1 sama dengan luas bulatan. So dia suruh masukkan jejari. Masukkan jejari 6. Okay, nanti dia akan kira guna calculation ni lah, yang 3.142 darab jejari. So jejari kita 6, dia akan darab, so jadi 113. Itu luas bulatan kita. Okay, contohlah kalau kita pilih pilihan yang kedua. Okay, kedua. Okay, pilihan dah ialah 2, luas segitiga. Masukkan tapak, 4. Tinggi kita 5 lah. So dia akan kira luas segitiga ialah 10. So sama macam ni, dia akan guna calculation ni lah, 0.5 darab tapak dan tinggi. Okay, so contoh pula kalau kita untuk wrong input ni, contoh kita letak kat sini pilihan kita tak 3 kan. So pilihan 3, so dia akan tulis wrong input sebab tak ada pilihan 3 kan. Itulah dia. Lab 3 4B untuk yang terakhir. By using switch case statement, build a C program to display the code and name of the course as entered by user. So dia ada 4 item, 4 pilihan. Dia akan, untuk kod ni kita guna yang ni tadi. Just kita buat 4 pilihan dan dia akan displaykan kod dengan program name lah. So kita tengok dia punya kod lah. Ini kod dia. Sama menu pilihan ada 4, diisi 20012, diisi 30023, diisi 50122, diisi DEE 50102. Okay, ini program fundamental, computer network fundamental, MDM robotic, project 2. So macam tadi, pilihan dia akan scan pilihan, switch case pilihan, case 1 untuk pilihan nombor 1 lah. Lepas tu case 2 untuk pilihan nombor 2, case 3 pilihan nombor 3, case 4 pilihan nombor 4. Okay, cuba try compile. Kosong. Okay, kita run. Kita ambil, okay, saya pilih pilihan anda.
So itu saya tak 1. So dia akan keluar pilihan anda ialah 1 diisi programming fundamental. So sama juga kalau pilih 2, tak 2, dia akan keluar pilihan nombor 2 lah. Sama macam 3 dan 4. Okay, terima kasih.